يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنا عبد صار فخري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري يا تواب توب علينا terimalah taubat kami ya تواب terimalah taubat kami ya Allah ya Allah kasihanilah kepada kami pandanglah kepada kami ya Allah pandanglah kepada kami وانظر إلينا يا إلهي وملكي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطيني محبتك ومعرفتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita bertemu sekali lagi dalam menyambung pelajaran kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan dimatikan semua dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, pelajaran semalam kita telah memulakan dengan bicarakan tentang kitab solat, di mana kita telah mengatakan bahawa solat itu adalah dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan beberapa bacaan dan juga perbuatan yang tertentu. Itulah dia solat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah mengatakan kewajipan solat 5 waktu mula difardukan pada malam peristiwanya Isra dan Mi'raj. Iaitulah pada malam 27 Rajab, tahun yang ke-12 setelah baginda menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sebelum diwajibkannya 5 waktu ini, umat Islam yang beriman diwajibkan salat qiyamul lail, iaitu salat tahajud. Tetapi setelah itu diwajibkan 5 waktu salat fardu ini, maka salat tahajud tidak lagi wajib, tetapi jadi hukum sunat. Dan demikianlah kita telah mengatakan bahawa dalam ibadat-ibadat kita rukun Islam yang 5 perkara, yang paling sekali mulia dan tinggi darjat ialah salat, yang keduanya ialah puasa, yang ketiganya ialah ibadat haji ataupun umrah, dan keempatnya ialah mengeluarkan zakat. Itulah dia, mengikut susunan tersebut menunjukkan salat itulah yang terpaling utama. Dan begitulah kita pun dah sebutkan di antara salat fardu, yang paling utama ialah salat fardu Jumaat, dan kemudian salat asar hari Jumaat, dan salat asar pada bukan hari Jumaat, dan kemudian salat subuh pada hari Jumaat, dan kemudian pada salat subuh bukan pada hari Jumaat, dan seterusnya salat Isya, salat Zuhur, dan salat Maghrib. Ya, pada petang ini kita menyambung lagi di muka surat 345. Muka surat 345. Seperti biasa, marilah kita mulakan dengan kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli keluarganya, dan sekalian para sahabat-sahabatnya, dan sekalian para alim-alim ulama,
masyayikh, guru-guru kita, khususnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sekalian mereka yang telah menyampaikan agama sehinggalah sampai kepada kita, iaitulah guru kita Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Samit. Semoga Allah Ta'ala tinggikan guru kita yang kedua-duanya masih hidup di kota Madinah, dan Allah pelihara kedua mereka daripada segala perkara yang tak diingini. Dan demikian juga semoga Allah Ta'ala merahmati roh sekalian para masyayikh kita, guru-guru kita, dan demikian juga semoga Allah memberkatkan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berkata Tuan Pengarang kita Al-Habib Sayyid Muhammad Amin rahimahullah ta'ala di muka surat 345 B, Fadilat keutamaan salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan mempunyai fadilat yang sangat besar sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Antaranya ialah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat kepadaku. Ayat yang ke-14 daripada surah Taha. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tujuan dari salat itu ialah untuk mengingati Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya kita dalam salat, kita tak mengingati Allah, artinya kita belum lagi salat. Jadi sebab tu di sini kita kena pertingkatkan salat kita, letakkan dalam hati kita yang kita sedang berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Kalau tak dapat kita rasakan demikian, kita rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita dan menyaksi kita. Alangkah malunya kita kepada Allah, sekalian banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, tetapi kita tidak mengingati Allah dalam masa kita mengerjakan solat. Jadi itulah dia para jemaah sekalian ya, kita kena pertingkatkan kita punya solat. Jangan lagi salat seperti yang dahulu. Kita salat tapi hati kita lalai mengingati seluruh kerja kita, dunia kita, tapi kita tak mengingati Allah yang kita berdiri di hadapannya. Ya, begitulah dia dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bahasa Melayunya terjemahan, sesungguhnya apabila seorang hamba itu mendirikan salat, maka terbuka baginya pintu-pintu syurga dan dibukakan baginya hijab, iaitu penghalang antara dia dengan Tuhannya, dan disambut oleh bidadari selama dia tidak sengaja mengeluarkan hingus atau batuk, iaitu berkahak ketika salat. Jadi dalam hadis ini nak beritahu kepada kita apakah yang berlaku ketika kita salat. Pertama di sini disebutkan apabila hamba tu dirikan salat, terbuka bagi pintu-pintu syurga. Masya Allah. Masya Allah. Jadi artinya pintu-pintu syurga terbuka bagi dia tu syurga. Mana-mana pintu yang dia nak masuk, Alhamdulillah. Jadi itu satu kelebihan. Dan kemudian dibukakan hijab. Hijab tu apa? Penghalang, penutup antara kita dengan Allah. Maksudnya antara kita dengan Allah tidak ada hijab. Kita sedang berdiri salat, kita sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ustaz, Allah kat depan kita,
Jawapannya, ya. Bukan depan tu kerana ada bertempat, tapi mana kita sedang menghadap Allah Ta'ala. Di mana-mana kita pun berada, iaitu kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Di mana juga kamu menghadap dalam solat kamu menghadap kepada Allah. Ustaz, kalau gitu Allah berada di mana-mana? Jawapannya, Allah tidak perlu kepada tempat. Jadi Allah bukan ada di mana-mana, di timur, di barat, tidak. Tapi begitulah hati rohani kita berhadapan dengan Allah. Kalaulah sekiranya kita solat, kita punya jasmani, kiblatnya ialah Kaabah. Itu kiblat kita. Tetapi kalau kita yang rohani, kiblatnya menghadap mana? Kiblatnya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita dalam salat kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi, yaitu menghadap pada Allah. Jadi dengan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan apabila kita dalam solat, iaitu kita hendaklah kita letakkan keyakinan, iaitu sebagaimana dalam sepotong hadis, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Ihsan itu ialah engkau sembah pada Allah seperti kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi kalau sekiranya kita ni masih lagi makamnya, darjat kita belum sampai darjat yang mata kita melihat Allah, bukanlah mata tu mata kasar, tapi mana mata hati kita tak melihat Allah, maka kita yakinkan bahawa Allah sedang melihat kita. Allahu Akbar. Dalam hati kita, ya Allah, kau sedang melihat aku. Dalam hati kita, Allah sedang melihat aku. Allah tahu apa dalam hati aku. Allah Ta'ala tengah melihat aku. Allah telah sedang menilik hati aku. Itu perasaan yang kita kena letak dalam hati kita. Itu namanya muraqabah. Muraqabah itu artinya sentiasa hati kita memerhatikan pada Allah. Mana kita perhatikan, iaitu Allah sedang sentiasa melihat kita. Jadi begitulah dia dalam salat kita. Jadi bila kita salat, Allahu Akbar, dibuka semua pintu syurga. Diangkatkan hijab antara kita dengan Allah, tidak ada penghalang. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Itulah kelebihannya kita salat. Jadi orang yang salat ni sebenarnya dia sedang bercakap dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak jumpa raja, kita kena buat appointment. Tetapi Alhamdulillah kita nak jumpa raja sekalian alam, hanya dengan kita takbir Allah Akbar, kita masuk dalam salat. Syukur kepada Allah. Dan kita boleh bicara kepada Allah, dan kita boleh mohon kepada Allah segala apa yang kita menghadapi dalam hidup kita ini. Alhamdulillah. Itulah kelebihan Islam. Tak perlu kepada orang tengah, nak jumpa Pak Imam, nak jumpa Tok Syekh. Kita dalam salat kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dan disambut oleh bidadari. Maksud disambut oleh bidadari, bidadari sedang menghiaskan diri untuk menyambut kedatangan kita. Memanglah kita tak pergi pada bidadari pada saat sekarang kerana kita masih hidup. Tapi makna di sini, insya-Allah kalau orang itu istiqamah dalam taat kepada Allah, solatnya dijaga, besok di hari akhirat dia akan dimasukkan dalam syurga. Bidadari-bidadari sudah sedia menyambut kedatangannya. Jadi kepada isteri-isteri, janganlah dia aniaya suami-suami, kerana suami itu nanti ada bidadari menantikan. Tapi kalau isteri itu isteri yang salihah, dia pula jadi ketua bidadari. Alhamdulillah. Jadi itulah kelebihannya. Selama tapi ada syarat. Kelebihan ini ada syarat. Syaratnya
selama dia tidak sengaja mengeluarkan hingus. Jadi kita dalam salat, jangan kita sengaja kita buangkan hingus. Jangan. Kalau hidung kita beringus, kita ambillah kain ke tisu ke sapu tangan ke, kita kesatkan dia pelan-pelan, kita kesat. Jangan kita hembus. Jangan. Itu kita jaga adab kita. Cuba kita fikir macam mana kita berada di hadapan seorang pembesar, seorang teman kita yang kita muliakan, seorang guru kita, seorang menteri, seorang presiden, seorang raja. Sudah tentu takkan kita nak hembus depan dia. Ini kan pula depan Rabbul Alamin, Raja sekalian alam. Takkanlah kita nak hembus hingus. Habis kalau beringus, kita ambilkan sapu tangan, kita kesatkan kat hidung kita. Tarik hingus kita tu. Itu cara adabnya. Dan juga selama dia tidak batuk berdahak, iaitu dengan sengaja lah. Kalau memang dia sakit batuk, dia batuk, apa nak buat? Tetapi kalau sekiranya dia tidaklah sakit batuk, cuma dia nak batukkan dia, nak keluarkan kahak tu, itu dilarang, jangan. Sebab ini semua adab. Kalau itu yang dia lakukan dengan sengaja, kalau tak sengaja, itu tak dihukum. Tapi dengan sengaja, maka tak dapatlah apa yang disebut oleh Nabi tadi. Maknanya dibuka pintu syurga, kemudian dia angkatkan penghalang antara dia dengan Allah, kemudian bidadari siap untuk menyambut dia. Ini semua dia tak akan dapat. Kerana apa? Dia tak menjaga adab. Dan adab yang paling besar sekali ialah hati kita. Ini yang paling penting. Itu seperti mana dalam ayat Quran yang kita sebut tadi, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat padaku. Jagalah tuan-tuan ya. Jadi sebelum kita angkat takbir, kita hadirkan hati kita. Apa makna hadirkan? Bawa hati kita berada bersama kita. Aku ini nak salat, aku nak madhab Allah, dan Allah sedang perhatikan aku. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita usalli, dan kemudian Allah, kita ingatlah apa yang kita nak niat. Ya, begitulah Rasulullah SAW bersabda lagi dalam hadis yang berikutnya. Sesungguhnya apabila seorang hamba itu mendirikan solat, maka didatangkan dosa-dosanya dan diletakkan di atas kepalanya atau pundaknya. Pundak tu bahu dia lah. Maka setiap kali dia rukuk atau sujud, maka dosa-dosa tersebut berjatuhan. Ya, dosa kita diletakkan atas kepala kita. Dosa kita diletakkan di atas bahu kita. Jadi apabila kita salat, bila kita Allahu Akbar, kita rukuk, dosa kita pun jatuh. Maksudnya di sini bahawa dengan salat itu mencuci dosa kita. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kamu fikir akan ada ketinggalan kotoran kepada diri seseorang yang di mana setiap hari dia mandi 5 kali di sebatang sungai yang deras, yang laju di hadapan rumahnya? Dan sahabat-sahabat menjawab, pasti sekali tidak ya Rasulullah. Mana tak ada lagi kotoran yang tertinggal di atas badannya. Nabi pun menjawab, begitulah umpamanya orang yang salat 5 waktu, seperti dia mencuci dosanya 5 kali sehari. Tapi ini dosa kecil. Adapun dosa besar, iaitu dosa kita dengan mak bapak, dosa kita dengan kita memukul orang, ataupun kita tipu duit orang, itu semua tidak diampunkan. Itu kita kena minta maaf dengan orang-orang yang tersebut itu ya. Ini dosa kita dengan Allah, dosa-dosa kecil ya. Maka menjaga salat pada waktunya merupakan amalan yang sangat mulia
dan menjadi sebab bagi seorang hamba agar dapat dimasukkan ke dalam syurga Firdaus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahu azim. Surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Artinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Orang yang menjaga solatnya. Bagaimana cara menjaga solat? Pertama, dia jaga waktu solat. Jangan dilambat-lambatkan. Sekali-sekala kerana kesibukan, perkara itu biasa. Tapi jangan dibiasakan solat itu dilambatkan. Kerana orang yang selalu lambat-lambat solat, itu tanda-tanda orang munafik. Jadi selalu dikejar pada awal waktu. Lebih-lebih lagi kalau dapat dia berjemaah. Kalau tak dapat berjemaah dengan masjid, maka dengan keluarganya. Kita jaga solat kita. Dan jaga solat kita itu juga ialah dengan kita jaga wudunya. Dalam pelajaran kita yang lepas, sudah selesai kita dalam bab wudu. Jaga wudu supaya sempurna. Dan di antara jaga solat tu, waktu kita nak sebelum wudu, kita beristinja. Hendaklah kita jaga kebersihan, kesucian diri kita. Jangan ada menanggung najis lagi pada badan dan pada pakaian kita. Dan menjaga solat itu ialah dengan kita menjaga rukun-rukun solat dan yang sunat-sunatnya, dan meninggalkan yang membatalkannya. Ini yang akan kita belajar dalam bab solat. Kalau ini kita jaga pada waktu, kita jaga pada bersuci, iaitu kita berstinja dan seterusnya. Kita berwuduk, kita jaga, dan kita jaga rukun-rukun solatnya dari awal sampai akhir. InsyaAllah dia termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah ini. Dia istiqamah. Maknanya dia berterusan, begitulah cara dia sampai akhir umurnya. Kalau sekali-sekala dia terlambat solat, itu perkara yang biasa. Tapi jangan dibiasakan melambatkan solat. Dan insyaAllah dia akan mendapatkan syurga Firdaus. Syurga Firdaus ialah syurga yang tertinggi sekali. Syurga ada 8 pintu. 8 pintu itu yang paling nombor tinggi sekali ialah syurga Firdaus. Jadi begitulah dia tuan-tuan ya, orang yang menjaga solat. Dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa orang yang menjaga solat dikurniakan dia 5 kurniaan. Apa itu 5 kurniaan? Pertama, dia akan diberikan rezekinya, dimudahkan rezeki dia. Mudahkan rezeki dalam dunia. Kita dalam dunia ini kita kerja siang malam, susah payah untuk mencari rezeki. Sampai kadang-kadang kita buat excuse untuk kita lambat salat. Tapi orang yang menjaga salatnya 5 waktu, Allah mudahkan dan murahkan rezeki dia. Alhamdulillah. Jadi makna di sini Allah berkatkan rezeki dia. Bukan maknanya mesti duit banyak, tapi cukup untuk dia dan keluarga dia. Dan hidup dia itu dalam aman. Itu saja sudah cukup untuk memenuhi keperluan hidup dunia kita. Tapi Allah bagi lebih lagi, ada 4 lagi. Yang pertama, rezeki. Yang keduanya, Allah lepaskan dia daripada siksa kubur. Jadi kubur itu tempatnya sunyi. Hari ini kita hidup rumahnya cantik macam istana. Apa artinya? Sedangkan nanti rumah akhir kita ialah 6 kaki dalam tanah. Allahu Akbar. Seorang-seorang kita. Tak ada lampu, tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada tilam. Itulah tempat kita. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Mungkin lagi 1000 tahun, lagi 100 tahun, Allahu A'lam. Sedang hidup dunia kita ni,
Mungkin sekarang kita hidup, lagi 10 tahun kita tak tahu, lagi 5 tahun kita tak tahu. Mungkin besok kita meninggal, kita pun tak tahu. Tapi kita sungguh-sungguh belanjakan ribuan dolar, ratusan ribu untuk rumah dunia sementara, sedangkan rumah kita dalam kubur kita kadang-kala kita lupa. Tapi jaga salat, Allah lepaskan daripada siksa kubur. Kuburnya itu luas seperti mata memandang, kuburnya satu taman dari taman syurga. Ketiganya, bila dia dibangkitkan di hari akhirat, Allah Ta'ala berikan buku amalan dia di tangan kanan. Iaitu tangan kanan kita akan dapat buku kita. Buku yang mencatatkan semua amalan kita. Daripada mula kita balik sampai kita mati. Jadi siapa yang dapat buku amalan tangan kanan, itu tandanya dia akan menjadi ahli syurga. Siapa yang dapat buku tangan kiri atau daripada belakang, itu tandanya dia ahli neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan semua kita buku amalan kita dalam tangan kanan. Dan yang keempatnya, dia akan menyeberang jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat. Jembatan Siratul Mustaqim lebih halus pada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan perjalanannya 1500 tahun perjalanan. 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Allah, macam mana kita nak seberang? Jangan katalah 1000 tahun, 100 tahun. Nak 1 minit pijak pun kita belum tahu lagi kita boleh kontrol. Tapi begitulah dia. Orang di atas jembatan Siratul Mustaqim, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang yang merangkak, ada seperti orang terkesut-kesut, ikut amalan masing-masing. Tapi orang yang jaga salat 5 waktu, dia akan masuk, dia akan melintas jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat. Apabila dia pijak kaki dia atas jembatan Siratul Mustaqim, kaki pertama, kaki kedua dia pijak, terus dah sampai depan pintu syurga. Dia pun tanya pada malaikat, mana jembatan Siratul Mustaqim? Malaikat kata dah lepas kat belakang. Subhanallah. Sampai dia pun tak perasan. Gambarkan tuan-tuan, hidup kita dunia tak sampai 1000 tahun, tak sampai 100 tahun pun. Allah, umur kita tak tahu sampai bila Allah bagi. Tapi kalau kita jembatan Siratul Mustaqim 1500 tahun, mampu ke kita? Pasti tak mampu. Tapi bagaimana nak dapat selamat? Jaga 5 waktu salat. Tak rugi. Orang yang jaga 5 waktu salat ini untung. Dunia dan akhirat. Berapa lama nak hidup dunia? Tetapi ke akhirat tu yang lebih dahsyat, lebih kita takuti. Jadi, orang yang jaga 5 waktu salat, dia akan dimurahkan rezeki dia. Kemudian dia akan lepas siksa kubur. Dia akan dapat buku amalan di tangan kanan. Dia akan seberang jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat. Dan yang terakhir, yang kelima, dia akan masuk syurga tanpa hisab. Tak ada soal jawab lagi. Allah. Inilah kita ya tuan-tuan. Kita punya ibadat kita, amalan kita. Kalau Allah buka buku kita, memang banyak sekali tanda merah. Kerana kesalahan kita. Tapi kalau sekiranya orang yang jaga salat 5 waktu, Allah tutup buku dia, tak tanya lagi dah. Masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi masing-masing kita jaga 5 waktu salat. Tapi itulah yang kita sebut tadi. Jaga waktu, jaga kebersihan diri waktu beristinja, jaga wudu, dan kemudian jaga solatnya rukun, wajib, sunat yang membatalkan semua. Itu semua perlu dipelajari lah. Inilah sekarang kita sedang belajar. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, selesai daripada kita membicarakan tentang fadilat salat. Banyaklah kalau nak kira fadilat salat. Al-Syekh Zakaria Al-Ansari Al-Kandahlawi, dia telah mengarangkan kitab Fadilat Salat. Satu kitab yang membicarakan tentang kelebihan salat, tebal sekali, subhanallah. Tapi hari ini kita cuma ringkaskan.
Itu pun kalau dapat kita jaga, sudah memadai. Syukur alhamdulillah. Ya, waktu-waktu solat. Masuk kita di muka surat 346. Waktu-waktu solat. Waktu-waktu solat telah ditentukan oleh syariat. Jadi waktu-waktu solat ini ada yang disebut dalam Al-Quran secara sepintas lalu. Tak secara direct, tapi secara sepintas lalu saja. Orang kata sebagai imbasan saja. Dan begitulah juga dalam hadis akan kita sebutkan. Jadi dalam Al-Quran dia tak sebut secara direct. Waktu subuh bila, waktu zuhur bila, waktu asar bila, tak, dia tak sebut secara direct. Cuma disebut sebagai imbasan atau kiasan saja. Kita baca sedikit sebagaimana kita sebutkan di sini. Waktu-waktu solat telah ditentukan oleh syariat. Di antaranya firman Allah, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat surah Nisa ayat 183. 103. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, solat waktunya sudah ditentukan. Jadi bila sudah ditentukan, tak boleh kita nak ubah dia, melainkan apa yang dibenarkan oleh syariat. Jadi kalau salat subuh tu daripada terbit fajar sampai terbit matahari, itulah waktu salat subuh. Bukan sesuka hati kita, pukul 8, pukul 9 salat subuh, tidak. Kalau waktu zuhur itu daripada mula masuk zuhur sampailah masuk asar, itulah waktu zuhur, itulah ada waktu zuhur. Bukan waktu zuhur tu kerana kita pergi orang kahwin, kerana kita nak ada meeting, jadi kita nantilah kita pukul 6 petang kita sembahyang zuhur. Itu bukan waktu zuhur. Begitulah seterusnya asar, maghrib dan isyak. Jadi maksud di sini tak boleh kita tukarkan waktu. Waktu kita tetap. Sebab yang menetapkan ialah Allah Ta'ala. Ibarat kata orang bekerja. Waktu pejabatnya masuk pukul 9, keluarnya pukul 5. Dia datang pejabat pukul 6. Apakah dia boleh masuk pejabat? Pejabat pun dah kunci, dah tutup dah. Tak ada lagi dah. Dia dikira orang yang ponting, tak datang kerja. Itulah dia, tuan-tuan. Tetapi maklumlah kita, kalau untuk pergi kerja dengan manusia, tak boleh lambat. Nanti bos marah. Kelang kabut bangun tidur terlambat, kelang kabut tak sarapan pun tak apa. Terus kita berangkat pergi ke pejabat. Kadang mandi pun tak sempat. Ambil air cakap mata saja. Allah. Tetapi bila bab salat dengan Allah Ta'ala, tak apalah, nantilah. Ini masalah kita. Sebab itulah di sini kita sebagai orang beriman, kita jagalah waktu solat kita. Memang waktu solat kita ni ada yang panjang, ada yang pendek. Kita akan dengarkan apa dia waktu-waktunya. Dan demikian juga firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata tarafin nahari wa zulfam minal lail. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Jadi di sini Allah Ta'ala tak sebut pagi itu subuh. Tak sebut semua subuh. Tapi Allah sebut waktu pagi. Dan waktu siang, zuhur. Dan waktu sebelum malam. Waktu tepi sebelum malam. Iaitu waktu asar. Dan begitulah waktu-waktu solat ada 5. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ard. Wa asyiya wa hina tuzhirun. Artinya, maka bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada di petang hari dan ketika kamu berada di waktu subuh. Waktu petang dan waktu subuh. Dan bagi Allah segala puji yang ada di langit dan di bumi. Dan ketika kamu berada pada petang hari dan ketika kamu berada di waktu zuhur. Subhanallah. Jadi maksud bertasbih dalam ayat ini 17 ayat ke-17 adalah melakukan solat fardu.
Ayat 17 dan 18 menerangkan waktu solat fardu. Macam mana tu? Itulah ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud dengan kalimah hina tubsud, iaitu waktu kamu petang, ialah salat maghrib dan salat isya. Ini Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi yang Nabi telah doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikanlah dia dalam agama dan ajarkan dia tafsir Quran. Jadi dia tafsirkan ni. Jadi ayat tadi kata hina tubsun, ketika petang. Maksudnya hina tubsun petang tu salat maghrib dan isya. Dan hina tusbihu, ketika kamu pagi, maknanya salat subuh. Wa asyian, dan waktu petang, maknanya salat asar. Dan hina tuzhirun, ketika kamu waktu tengah hari, iaitu salat zuhur. Jadi ayat ini dia secara seimbas lalu menyebutkan 5 waktu salat, tapi tak secara detail. Tapi itulah ditafsirkan, inilah waktu ini dimaksudkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan firman Allah Ta'ala, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu. Artinya, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah seraya bermuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, dan pada malam hari maka bertasbihlah kamu kepadanya. Jadi sekali lagi Abdullah bin Abbas mentafsirkan, maksudnya sebelum terbit matahari iaitu waktu subuh, dan sebelum tenggelam iaitu salat zuhur dan salat asar. Wa minal laili, dan waktu malam ialah salat maghrib dan isya. Alhamdulillah. Iaitu daripada ayat Quran sepintas lalu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda adalah penterjemah Al-Quran. Apa yang diperintah Al-Quran, Nabi menerangkan kepada kita. Maka dengan itu datanglah hadis tentang waktu-waktu solat. Hadis ini yang kita akan baca, tetapi bacaannya tu kita tak baca dalam bahasa Arab, dan juga kita tak baca dalam terjemahannya. Dia dinamakan hadis Jibril. Hadis Jibril tu maknanya malaikat Jibril AS mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada 2 hari berturut-turut selepas pulang daripada Isra Mi'raj. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam malam 27 Rejab Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Sebelum subuh Nabi sudah pulang ke Mekah. Jadi dari saat Nabi sembahyang subuh tu dipimpin oleh malaikat Jibril. Nabi jadi makmum, Jibril jadi imam. Jadi Jibril masuk waktu subuh, awal waktu subuh, Jibril bersalat dengan Nabi. Kemudian nanti waktu zuhur, Jibril salat dengan Nabi pada awal waktu zuhur. Demikianlah waktu asar, demikianlah waktu maghrib, demikianlah waktu isya. Pada hari kedua pula, di akhir waktu subuh, Jibril salat dengan Nabi. Dan di akhir waktu zuhur, Jibril salat dengan Nabi. Dan di akhir waktu asar, Jibril salat dengan Nabi. Begitulah akhir waktu maghrib, akhir waktu isya, Jibril salat dengan Nabi SAW. Jadi 2 hari turut-turut ini Jibril salat jadi imam. Dan setelah itu Jibril memberitahu pada Nabi, ya Muhammad, inilah antara 2 waktu ini, yang awal, yang akhir, waktu solat umatmu. Jadi kalau subuh, dia waktu terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Ini waktu solat subuh. Begitulah zuhur. Daripada mula matahari atas kepala tegak, zawal, kemudian sampailah kepada waktu asar. Itulah dia tuan-tuan, waktu zuhur. Ini dinamakan hadis Jibril. Saya tak bacalah panjang hadisnya ya, tapi itu kesimpulannya. Kemudian ada juga pembahasan ulama dalam hadis tu beberapa perkara.
Jadi dengan itu kita langsung terus masuk untuk kita mengenal waktu-waktu salat. Itulah dia tuan-tuan. Masuk kita di muka surat 348, iaitu pembahagian waktu-waktu salat. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ sajalah tuan-tuan ya. Alhamdulillah. Jadi itulah dia tuan-tuan pelajaran kita hari ini. Dan begitulah saya pun ucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah berderma untuk membantu orang fakir miskin, maupun yang di Kamboja maupun yang di luar Kamboja. Sebab fakir miskin kita pun banyak sekarang ya, maupun yang di Kamboja, yang di Bangladesh, apalagi di Yaman, di Syria, di Palestin ya. Banyak orang miskin, banyak orang susah. Jadi antara derma-dermaan para jemaah yang memperuntukkan untuk orang fakir miskin pun saya juga ada salurkan ke daerah-daerah yang lain. Dan demikian juga terima kasih kepada mereka yang derma untuk membantu pembangunan madrasah. Seperti mana yang saya telah masukkan dalam channel Telegram saya, tuan-tuan saya dapat melihatnya, gambar-gambarnya. Itulah dia Madrasah Nurul Hidayah yang sedang dibangun, tapi tak cukup dana, terhenti. Jadi mereka mengharapkanlah bantuan daripada kita umat Islam, saudara-saudaranya. Ialah seberapa yang termampu. Tak ada apa-apa paksaan, tapi itu merupakan amal jariah. Amal jariah maknanya kita punya pahala akan terus mengalir kepada kubur kita selagi ada orang yang belajar dalam madrasah tersebut. Alhamdulillah. Kawasan madrasah itu sebenarnya terletak dalam negeri Kamboja, berhampiran dengan batasan negeri Vietnam. Dan memang kawasan itu ada orang Islam. Seramai 200 family, tapi tak ada madrasah. Jadi mudah-mudahan kita dapat bantu mereka, dapatlah mereka mengikuti pelajaran agama. Dan demikianlah ada juga yang bertanya pada saya untuk nak membuatkan perigi. Perigi ini memang bagus kerana dia memberikan sumber air untuk kehidupan, untuk nak berwuduk, untuk mandi, itu keperluan manusia. Pahala pun besar ya. Jadi siapa yang nak buatkan derma untuk perigi pun boleh. Pokoknya sini banyak jalan-jalan kebaikan. Kita saja pilih macam mana makanan, ada banyak hidangan. Macam itulah jalan-jalan kebaikan pun banyak hidangannya. Maka siapa yang memilih hidangan tu, dialah yang beruntung kerana dia akan dapatkan makan minumnya ataupun balasannya di sisi Allah di yaumul akhirat kelak. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai saja minta maaf siapa-siapa yang di kelapangan malam ini. Ada pengajian saya di Masjid Maidin, Kembangan, Singapura. Selepas maghrib jam 7.45 malam, pengajian kitab Sirah Salikin mengenai membaiki hati kita. Dan selepas Isyak, insya-Allah jam 9 malam di Masjid Kasim, Singapura, iaitu pengajian kitab Syekh Abdul Qadir Jalani jam 9 malam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf dalam penyampaian saya yang mungkin tersilap kata, yang ada kelemahan, kekurangan, yang mana baik itu semua daripada Allah, kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Marilah sama-sama seperti biasa, jadi kita akhiri dengan kita memberi salam pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak beri salam tu bagus kita berdiri, baik-baik kita berdiri. Kita tak berdiri pun boleh juga ya. Baiklah, sekian, sama-sama kita beri salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي
الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهي يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا واهدنا نهج سبيلي، مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ya, sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.